Tunina yafqahu qawlan. Okey, hari ini kita nak belajar tentang nakirah dan juga makrifah. Pada hari-hari yang sebelum ni, iaitu kemarin dan juga kemarin dulu, Ustaz dah ada bagi tugasan dia pada puak awak untuk tulis berkenaan dengan topik yang akan kita pelajari, iaitu topik nakirah dan juga topik makrifah ni lah. Okay, jadi nakirah dan juga makrifah, secara kata ulang kaji balik, apakah yang dimaksudkan dengan nakirah dan juga makrifah. Okey. Nakirah, kalau awak dah tahu, maksud dia ialah sesuatu yang ada orang tulis tu S. Siapa tu? Okey, tak apalah, semula nama tu. Okey. Kita nak cerita tentang pelajaran kita berkenaan dengan nakirah dan juga makrifah. Okey, katakanlah nakirah ini bermaksud, nakirah ialah sesuatu yang kita tidak tahu, tak kenal ataupun tak jelas. Tak kenal. Tak kenal, tak tahu, tak jelas, siapa-siapa. Yang tidak spesifik. Tak jelas, tak ada contoh. Kita katalah sini, okey, seorang pelajar dia. Seorang pelajar. Dalam bahasa Arab, seorang pelajar tulis dia sebagai talibun. Talibun. Okey. Seorang pelajar ataupun perkataan talibun. Jadi, perkataan ini adalah perkataan yang nakirah, yang tidak kenal. Kenapa? Kita tak kenal sesiapa pelajar tu. Seorang pelajar, kita tahu dianya seorang pelajar, tetapi kita tak tahu pelajar ni nama gapo, siapa dia, dia orang mana, pelajar dia. Jadi kita tak kenal dia siapa. Maka itu adalah nakirah. Adapun makrifah, makrifah bermaksud, makrifah maksudnya kita kenal. Perkataan yang kita kenal, kita tahu, ataupun kita jelas makna dia. Okey. Katakanlah sama juga. Okey. Kita ada pelajar yang kita kenal ni. Kita kata pelajar itu. Ataupun dalam bahasa Arab, at-talibu. At-talibu. Jadi, makrifah bermaksud perkataan yang kita kenal, yang kita tahu dan kita jelas maksud dia situ. At-talibu. Okey. Jadi pelajar tu, pelajar mana? Pelajar tu. Pelajar itu. Kalau kita sini, kita seorang pelajar. Katalah berita dia. Jadi seorang pelajar mati lemah. Pelajar mana? Sekolah mana? Umur berapa? Tapi bila kita kata at-talibu, maknanya pelajar itu. Pelajar itu. Pelajar tersebut. Pelajar itu. Pelajar tersebut. Maka kita jelas, kita tahu, kita kenal bahawasanya pelajar itu ialah makrifah dia. Kita kenal. Okey, jadi nakirah apa-apa sahaja, tanda dia ialah dia mesti, nakirah dan makrifah ni adalah isim lah, bukan fi'il. Kita belajar dalam perkataan kalimah dalam bahasa Arab terbahagi kepada 3, kan? Iaitu isim, fi'il dan juga harf.
Untuk nakirah dan makrifah ni, dia cerita tentang isim lah, kata nama. Kata nama. Jadi bukan fi'il, bukan harf cerita dia. Cerita dia tentang isim, kata nama. Jadi kata nama ni boleh dikategorikan sebagai nakirah, iaitu yang tidak diketahui, dan juga makrifah. Dah. Jadi apakah tanda sesuatu perkataan itu makrifah ataupun nakirah? Kalau tanda bagi perkataan yang nakirah, tanda dia ialah tanwin. Perkataan yang nakirah ialah perkataan yang mempunyai baris dua. Sama ada baris depan, baris atas, ataupun baris bawah. Seperti perkataan tadilah, talibun. Ada tanwin di belakang perkataan tersebut. Okay. Itu tanda bagi nakirah, bagi kata nama yang tak spesifik, yang tak jelas dan tak dikenali. Manakala untuk tanda makrifah, okay, kita nak buat dia menjadi perkataan itu makrifah, maka ada beberapa cara. Yang pertama iaitu dengan kita makrifahkan dia dengan alif lam. Okay. Contoh kata tadi, talibun. Okay. Maka kita tambah alif lam di depan, dia jadi at-talibu. Dari segi maksud pun berubah. Kalau sekiranya talibun tu maksudnya seorang pelajar, a student. Kalau bahasa Inggeris kak, terpanggil a student. Maknanya seorang pelajar. Pelajar mana? Kita tak tahu pelajar mana. Tapi seorang. Kita tahu dia hanya seorang. Kita tahu dia juga seorang pelajar. Dia bukan seorang cikgu. Tapi pelajar mana? Sekolah mana? Nama gapo dia kita tak tahu. Tetapi di sini sekiranya ditambah dengan alif lam, maka tanwin tadi telah hilang. Tanwin tadi telah menjadi hilang. Kita tak boleh bubuh tanwin dah. Maka sini kita jadi perkataan tersebut telah menjadi makrifah. Penggunaan alif lam itu dalam bahasa Inggeris dia di tempat the student. Maknanya dia jadi spesifik lah, pelajar itu. Okay? Jadi kita kenal pelajar tu lah. Tadi kita tak kenal siapa dia, pelajar. Sekarang kita dah kenal pelajar daripada sekolah Jabur contohnya, pakai pia ataupun sokok itel pelajar itu. Ataupun cara yang kedua, iaitu dengan cara kita tukarkan perkataan makrifah tadi dengan cara sandaran. Kita sandarkan perkataan tersebut kepada perkataan lain. Itu dimaksud sandaran. Okay? Kita sandarkan. Ataupun dalam bahasa Arab dipanggil idhafah. Bagai contoh, perkataan talibun. Okay, kita sandarkan kepada perkataan yang lain yang diketahui. Contohnya, talibun al-madrasah. Okay, madrasah ni kita tahulah sebab ada alif lam dia. Maksud dia sini, sekolah itu. Sini, seorang pelajar kan? Seorang pelajar sekolah itu bila ditambah, disandarkan, mudhaf ilaih dengan sandaran, maka perkataan tadi dia berubah daripada nakirah menjadi makrifah. Maka talibun tambah al-madrasah dijadi talibu al-madrasati. Talibu al-madrasati yang membawa maksud pelajar sekolah itu. Okay. Tadi dia seorang pelajar, kita tak kenal dia. Mana ni perkataan al-madrasah ni kita tahu sekolah tu lah, sekolah Jabur. Jadi bila kita sandarkan pelajar ni, perkataan pelajar kepada
perkataan yang kita kenal, maka perkataan talibu tadi dia jadi makrifah. Sini maksud dia dah jadi pelajar. Pelajar mana? Pelajar sekolah tu. Okey, baik. Seterusnya, perkataan yang makrifah juga ialah kita tukar dengan cara tunjuk. Contoh tadi kira talibun, pelajar tadi tak? Kita tak kenal. Talibun maksud seorang pelajar, ataupun dalam Inggeris a student. Kita tak tahu pelajar mana sore. Jadi apabila kita bagi kata tunjuk, kita tunjuk perkataan tunjuk tu sendiri. Dalam bahasa Arab, dalam bahasa Melayu kita tunjuk dia, kita beri isyarat dia. Itu, ataupun kalau dekat kak, kita tunjuk gitu deh. Maaflah, udah. Kita tunjuk dekat ni. Ini, itu, ini kalau dalam bahasa Arab dipanggil zalika, haza. Yang ni perkataan tunjuk. Dalam bahasa Arab, perkataan tunjuk ataupun perkataan isyarat, maka dalam bahasa Arab dipanggil sebagai isim al-isyarat. Okey. Isim isyarat adalah perkataan yang makrifah. Okey. Isim isyarat adalah perkataan makrifah. Ustaz, ia macam mabni dengan mu'rab. Macam mabni dengan mu'rab dia. Tu mabni, maksud dia apa mabni? Kalau awak ingat lagi, mabni tu sebelum pada ni, kita cerita mabni mu'rab tu topik lain. Mabni tu Mabni tak berubah. Mu'rab pula berubah. Ni cerita kita pula tentang nakirah dan makrifah. Nakirah ni maksudnya perkataan tak tahu dengan lawan dengan perkataan hak kita tahu. Okey. Isim isyarat dia ni perkataan mabni dia. Kalau ingatlah perkataan isim isyarat ni mabni. Dan dia juga adalah perkataan yang makrifah. Jadi isim isyarat kalau dari segi topik mabni mu'rab, dia ni mabni. Topik sebelum ni lah. Dan dia perkataan dia mabni dan dia juga adalah perkataan makrifah. Ingat gitu. Isyarat menunjukkan tunjuk. Kata tunjuk. Okey. Kata tunjuk termasuk dalam kategori kata makrifah yang mabni. Okey, seterusnya kita ada perkataan yang seterusnya, iaitu kata ganti nama. Kata ganti nama. Apakah dalam bahasa Arab dipanggil sebagai dhamir. Dhamir ianya adalah perkataan mabni. Kalau kita cerita tentang topik mabni mu'rab, mabni ni maksudnya tak berubah lah dia. Dan dianya juga adalah kategori makrifah. Kata nama yang dikenali, yang kita tahu. Contoh, apa kata ganti nama dalam bahasa Arab? Huwa. Yang bermaksud, huwa bermaksud dia. Okey, katakanlah cerita tadi juga, pelajar ni deh. Seorang pelajar. Seorang pelajar. Okey. Dalam bahasa Arab, seorang pelajar bermaksud, kita tulis talibun. Ni, dia punya tanda dia ada 2 baris. Talibun bermaksud seorang pelajar. Ni adalah perkataan nakirah. Bila kita kata tunjukkan dia, macam tadi tunjuk tak? Kata tunjuk. Macam ni, kata tunjuk. Mana tadi tunjuk? Terlepas lah. Ni tunjuk makrifah. Dia dhamir pun, dia merujuk kepada, dia memberi maksud tunjuk juga. Sebab bila kita ayat dia,
kita masuk dia. Siapa seorang pelajar tu? Dia. Maksud dia tu kita tunjuk dia ada situ maksud tunjuk. Kita merujuk kepada dia ataupun dia. Dia bagi perempuan. Maknanya dia dah jadi spesifik. Dia menjadi dikenali. Jadi dhamir adalah perkataan yang makrifah. Okey, seterusnya lagi kata nama khas. Kata nama khas juga ialah perkataan kata yang makrifah, yang dikenali. Contoh, kalau kita kata pelajar tadi deh, seorang pelajar. Talibun. Pelajar mana? Kita tak tahu siapa lah deh. Talibun. Tapi bila kita kata Muhammadun, maknanya pelajar tadi tu nama dia Muhammad. Muhammad. Okay. Bila Muhammad tu adalah kata nama khas. Bila dia kata nama khas, dia adalah makrifah. Dia kenal. Kita kenal lah siapa pelajar tu. Oh, Muhammad nama dia. Ataupun Muhaimin contohnya. Muhaimin. Ini kata nama khas. Dalam bahasa Arab, kata nama khas dipanggil sebagai Al-Alam. Al-Alam. Contoh kata nama khas, kata nama tempat. Langkawi deh. Langkawi. Bila kita kata Langkawi, kita terbayang selalu mana tempat dia. Tempat tu di mana, kawasan apa, ataupun bila kita sebut Kelantan. Maka perkataan ni adalah perkataan yang makrifah. Kita kenal. Oh, Kelantan. Oh, Muhaimin. Mana? Oh, Langkawi. Ataupun sekolah. Madrasatun. Kita kata madrasatun nakirah dia. Sebab kita tahu sebuah sekolah. Itu maksudnya sebuah sekolah. Sebuah sekolah. Satu sekolah. Suatu sekolah. Sekolah mana? Tak tahu. Tapi bila kita kata Madrasah Arabiah Jabor. Sekolah Jabor. Okey, sekolah Jabor rupanya. Kita kenal lah sekolah mana. Sekolah Mardiah Jabor hanya ada satu. Di mana cetak di daerah cetak dalam Jajahan Pasir Mah, terletak di Kelantan, sekolah kita dah. Okey, itu adalah kata nama khas. Dia termasuk dalam golongan makrifah. Dan yang terakhir ialah perkataan kata yang memberi maksud yang. Okey. Orang lagi apa? Kata sendi ke apa? Kata hubung. Kata hubung, kata sendi bukan kot. Kata hubung lah, yang. Maksudnya saya yang cantik. Contohlah. Jadi yang di sini adalah kata makrifah. Dalam bahasa Arab dia dikenali sebagai isim mausul. Contoh isim mausul allazi, allati, allazina dan allati dan sebagainya dah. Jadi secara kesimpulannya kata nama iaitu isim, kata nama dalam pembahagiannya, kalau hari ni sebelum pada ni topik sebelum ni kita bahagikan dia dari segi dia ni berubah ke tak. Dia terbahagi kepada dua, iaitu ada kata nama yang berubah baris dan ada kata nama yang tidak berubah baris. Dan tu dalam topik mabni dan mu'rab. Pada topik ini kita nak cerita tentang dari segi kita kenal ke tak perkataan itu ataupun tak kenal. Maksud tak kenal sini jelas ke ataupun tak jelas maksud dia. Jadi kata nama kalau dari segi itu dia dibahagi kepada dua, iaitu nakirah dan makrifah. Nakirah bermaksud kata nama yang tidak jelas maksud dia, tidak dikenali, tidak tahu. Manakala kata makrifah ialah kata yang dikenali dan diketahui. Nakirah banyaklah. Dari segi persentasenya memang banyak. Banyaknya kata nama adalah nakirah. Okay. Nakirah, banyaknya adalah nakirah. Makrifah ni hanya segelintir sahaja yang makrifah. Tetapi perkataan nakirah boleh dimakrifahkan dengan beberapa cara lah macam tadi.
Manakala yang khas memang betul-betul makrifah, iaitu domir, kata nama, isim isyarat, kata tunjuk, kata isyarat, isim mausul, kata yang, kata hubung. Okay. Lepas tu, alam, kata nama khas. Pilih mana tu? Al-alam, kata nama khas. Dan seterusnya, kata nakirah, kata yang nakirah yang dimakrifahkan secara letak alif lam di depan, tambah alif lam, dipanggil mu'arraf bi'al. Dan satu lagi perkataan nakirah yang dimakrifahkan dengan cara mu'arraf bil idafah, yang dimakrifahkan dengan cara sandaran. Jadi kita ada untuk makrifah 1, 2, 3, alam, dhamir keempat, isim isyarah 5 dan isim mausul 6. Jadi ingat ke-6 perkara ni. Kita pergi kepada latihan. Jadi, kalau jelas tu, kita cuba buat pengukuhan sikit. Mana ada ni. Sekejap dah. Bodoh sikit. Boleh masuk kan? Hebat. Okey lah, penerangan. Okey. Siapa Hak mana boleh ngorang ni atas dalam Telegram ada tak hari masuk? Ada. Bagus. Boleh follow lah deh sekali. Mungkin dengar seorang pun tak apalah. Minta maaf awak guana tak. Okey. Kita pergi kepada latihan. Pengukuhan sikit. Ni bukan kerja rumah lagi dah. Ni hanya bentuk latihan saja. Yang mana boleh tengok Jamboard tu. Tengok di dalam ni lah. Tak tengok. Mula-mula kita nak melatih. Kita nak latih untuk bezakan dulu. Sama ada perkataan itu nakirah kah ataupun makrifah. Bezakan. Sama ada perkataan yang Ustaz bagi ni nakirah ataupun makrifah. Okey, nombor 1 perkataan qalamun. Okey. Makrifah kah ataupun nakirah. Hak mana boleh tulis sini dia boleh tulis. Hak mana nak jawab secara lisan pun boleh jawab lah secara lisan. Terpulang dah. Jadi qalamun, awak rasa dia perkataan ke apa? Nakirah ke? Nakirah. Okey, nakirah. Bagus. Siapa tulis tu? Comel? Terima kasih. Jawapan anda betul. Okey, seterusnya perkataan yang kedua. Kita ada perkataan yang kedua iaitu perkataan zalika. Okey, bezakan. Adakah dia nakirah ataupun makrifah? Mana satu? Makrifat. Okey, makrifah. Yang lain? Okey. Ya, betul. Ia adalah makrifah kerana dia adalah isim ke apa? Kata nama bermaksud ke apa? Ini kata nama tu tunjuk ataupun dia ni isim isyarat. Okey, baik. Seterusnya perkataan yang ketiga, perkataan mudirul madrasati. Okey. Jawapan dia nakirah ke makrifah?
Cuba jawab. Siapa nak jawab? Siapa tulis? Apa? Makrifat. Udah pun tak apa. Yang penting jawapan tu itu tu. Okey, Suhailah jawab makrifah. Yang lain? Danny ya kau siapa tu? Okey, makrifah deh. Sebab apa dia makrifah? Sebab betul lah. Okey. Betul. Terima kasih. Makrifah deh. Sebab dianya perkataan yang disandarkan. Asalnya kalau mudirun, maknanya seorang pengetua deh. Seorang pengetua, kalau tak ada madrasah ni lah. Kalau tak ada perkataan madrasah, kita kata seorang pengetua. Tapi kita tahu pengetua mana. Bila kata pengetua sekolah, pengetua sekolah, maka dia adalah perkataan yang nakirah asalnya, tetapi dia dimakrifahkan dengan idafat. Mu'arraf bil idafat. Okey. Selesai yang tu, pergi kepada latihan nombor 2. Okey. Perkataan latihan nombor 2 ini ialah Ustaz mahu awak tukarkan. Okey. Latihan nombor 2, tukarkan perkataan yang nakirah kepada perkataan makrifah secara kan? Ni mudah ni. Secara bubuh alif lam. Okey. Boleh buat? Okey, contoh. Berserta dengan maksud lah deh. Saya Ustaz nak maksud dia. Seorang bagi tahu maksud. Okey, Ustaz buat gini lah, kotak. Okey. Okey. Sini perkataan, sini maksud. Sini perkataan nakirah. Sini makrifah. Sini maksud. Okey, baik. Perkataan nakirah yang pertama iaitu udahnya jadual. Okey. Perkataan nakirah yang pertama ialah darajatun. Apakah maksud dia dulu? Bagi tahu maksud darajatun ini. Siapa nak jawab? Bagi maksud. Bagi maksud terlebih dahulu. Darajatun maksud dia apa? Kemudian kita nak makrifahkan dia dan kita tengok maksud dia jadi mana pula. Okey, siapa nak cuba jawab? Darajatun. Apa maksud perkataan darajah? Darajatun ni kau ni dah. Okey, ada orang dah jawab dah tu. Kalau udahnya darajah. Ni dia pelana dah. Okey, apa maksud darajah? Ialah basikal. Basikal. Okey, kalau darajatun bermaksud apa basikal ni? Sepasang ke? Sebiji ke? Sebuah. Sebuah basikal. Boleh tak sebuah? Tak tahu juga bahasa Melayu ni. Okey, cuba buat makrifah secara tambah alif lam. Macam mana? Ad-darajat. Okey, ad-darajatu. Okey, ada juga comel. Comel. Cantik tulisan. Cantik tulisan. Tulisan siapa tahu ni? Siapa tulis ni? Siapa tulis tu? Nak bagi markah tu. Okey, cantik tulisan. Ain. Okey, Ain. Ain, masya-Allah Ain. Ain tak ada dalam Google Meet Tapi dia ada dalam mana ni? Ain ni. Ain mana ni? Okey, tak apalah. Terima kasih Ain. Betul lah. Ad-darajah. Cantik tulisan Ain ni. Tak lagi cantik daripada Ustaz ni. Okey, maksud dia bertukar lah deh. Kalau kata sini sebuah basikal, maka bila kita buat alif lam, mana kita tahu basikal itu.
basikal itu ataupun basikal tersebut. Jadi kita tahu dah ni basikal dia. Okey, seterusnya. Perkataan yang kedua. Saya ni tak ada masalah sangat. Just tukar je lah, tambah saja dia. Kalau misalnya contohlah mistaratun, perkataan mistaratun bermaksud apa? Pembaris. Sebuah ataupun sebuah pembaris kau. Kita tak tahu dia. Jadi kita nak buat dia jadi makrifah ialah dengan tambah alif dan juga lam. Al-mistaratu maknanya pembaris tersebut ataupun pembaris itu. Okey, baik. Terima kasih. Okey, yang ni yang mencabar sikit. Tadi kita nak makrifahkan perkataan dengan cara tambah alif lam. Cuma yang ni Ustaz nak awak fikir sikit. Yang ni aras tinggilah sikit. Tukarkan perkataan yang nakirah kepada makrifah secara idafah. Mu'arraf bil idafah. Ni kita tengok dia kemahiran awak perbendaharaan kata awak lah. Contohlah deh, kita ambil suatu perkataan ni haqibatun. Okey, haqibatun. Apa maksud haqibatun terlebih dahulu? And dianya adalah perkataan yang nakirah tak? Nah, haqibatun. Haqibatun bermaksud apa ni kita lukis ni. Bag. Baik, betul. Tahniah, bag lah dia. Ni bag dia. Sebuah bag. Sebuah buah. Main buah sama ni ustaz ni. Okey. Sebuah bag. Bag mana? Bag siapa? Bag warna gapo tak kenal, tak tahu. Tapi kita tahunya adalah sebuah bag. Kau seutas bag. Tak tahulah tu. Jadi macam mana kita nak buat dia jadi perkataan yang makrifah secara idafah. Secara idafah ni apa? Sandaran. Ya, macam mana kita nak buat dia jadi perkataan yang ada sandaran? Kena tambah perkataan lain. Okey. Siapa nak cuba jawab? Akibah siapa? Okey. Cara dia, datangkan satu perkataan lain yang makrifah. Apa perkataan tu? Akibah. Al-jadidu. Okey, ada jawab Hakibah al-jadidu. Al-jadidah lah ni. Hakibah jadidah. Okey, ada jawapan lain? Kerana jawapan tadi kurang tepat. Kurang tepat dah. Berapa kurang tepat? Nanti start. Akan cuba itulah kalau ada. Sebab al-jadidah tu maksud dia baru. Baru itu sifat. Sifat kita tak boleh tambah dia menjadi makrifah. Kena tambah kata nama juga. Kita tak boleh tambah kata nama sifat. Akibah jadidah dia masih lagi nakirah. Dia masih lagi nakirah. Senang cerita, awak tambah belakang dia tu tambah domir. Kata nama. Kata nama domir tu mestilah syarat dia domir muttasil. Domir muttasil. Gapo dia pula domir muttasil ni? Awak tak belajar lagi. Tapi tambah detail lah. Contoh bag tadi, sebuah bag. Bag siapa awak tulis bag kamu. Kamu ni gapo? Antare. Ataupun anti. Okey, dalam bahasa Arab bag kamu ni kita tak boleh royak hakibah anti. Kita buh hakibatu ka. Bag kamu ataupun bag kamu perempuan. Hakibatu ki. Jadi bila kita tambah domir, dia telah menjadi idafah lah di sini. Sandaran. Dan maksud bag tadi daripada yang tidak jelas, daripada nakirah telah bertukar jadi makrifah.
Beg siapa? Beg kamu. Oh, beg awak rupanya. Ingat kau beg siapa tadi? Mai duduk sebeg sini. Oh, beg awak rupanya. Jadi perkataan beg itu dia menjadi makrifah. Okey. Okey, ini susahlah sikit tak? Okey, tak apa. Last kali, latihan yang terakhir, iaitu kita pergi kepada makrifah. Makrifah dia ada banyak deh. Ada nekara tak? Jadi ustaz nak awak royak sebab dia. Ataupun jenis dia. Bukan sebab. Nombor apa ni? D deh. D maksudnya tentukan. Tentukan jenis kata nama yang makrifah yang berikut. Okey, tentukan jenis makrifat yang berikut. Kata nama yang makrifat berikut. Okey, yang pertama, siapa nak cuba jawab? Al-hasubu. Okey. Ni makrifah ke nakirah? Makrifah lah deh. Jadi ayat situ makrifah. Cuma jenis dia ke apa? Dia makrifah yang ke apa? Siapa boleh jawab? Dia jawab sama ada nak tulis dekat whiteboard ni pun ataupun dia boleh jawab secara lisan. Okey, ini perkataan makrifah lah. Okey. Dia makrifah sebab ke apa? Okey, ada orang jawab al-mu'arraf bi al. Okey. Ain juga ni kan? Ain ke tu? Ya, betul. Jawapan dia ialah dia perkataan makrifah dengan sebab apa? Dengan sebab alif lam. Okey, perkataan yang kedua pula. Okey. Kursi Muhammad. Okey, perkataan kursi ni. Dia adalah menjadi perkataan yang makrifah sebab apa? Sebab dia siapa nak jawab? Kursi, sebuah kursi, sebuah kerusi. Kursi siapa? Tak tahu. Kursi gapo? Tak tahu juga. Tapi bila ada sini kursi Muhammad, kursi kepunyaan Muhammad. Jadi perkataan kursi tersebut telah menjadi makrifah. Cuma dia makrifah dengan al-mu'arraf bi apa? Kalau tadi bil alif lam, yang ni kita panggil dia al-mu'arraf bi al-idafah. Siapa tulis ni? Orang hijau ni. Mu'arraf bi al-idafah. Okey, betul lah dia. Tolong tulis balik. Okey, mu'arraf bi apa? Bi al-idafah. Okey. Seterusnya perkataan yang ni. Nak jawab secara lisan pun boleh, nak jawab secara tulis pun boleh. Nombor 3, Ustaz bagi perkataan ini. Nombor 4, Ustaz bagi perkataan ni. Okey, baik. Terima kasih yang menulis tu. Nombor 3, siapa nak jawab nombor 3 ni? Sebab apa dia? Makrifat. Sebab apa dia makrifat? Dia isim isyarat. Isim isyarat. Okey. Betul? Isim isyarat. Tahniah. Nombor 3, dia makrifah kerana dia adalah isim isyarat. Okey. Perkataan yang keempat. Antum. Okey. Dia mu'arraf. Jenis dia apa? Domir. Dhamir. Okey, dhamir. Dhamir kita kata apa ni? Dhamir ma'rifah. Okey, seterusnya nombor 5. Nak tulis tak apa. Jawab tulis. Okey, sila tulis. Mana tulis? Tak tahulah siapa ditulis tu. Tadi Ain ke? Okey. Tulislah sini nama. Tulis nama orang yang jawab. Tulis nama penjawab soalan. Okey, nombor 5. Ustaz bagi perkataan ini. Al-lazani. Dia adalah perkataan Makrifat. makrifat sebab ini Isim mausul. isim mausul. Betul. Tahniah. Isim mausul. Okey, dan yang terakhir
Sebab apa perkataan ini adalah perkataan makrifah? Ha. Sebab apa perkataan ini perkataan makrifah? Okay, baca dulu. Apa? Jenis dia ke apa? Adakah dia isim mausul ke, isim dhamir ke, dia apa lagi mu'arraf bi alif lam ke, ataupun dia mu'arraf bil idafah ke? Ha. Siapa boleh jawab? Ha. Soalan nombor 9 ni. Okay, cuba baca dulu apa dia. Ustaz berbagi. Farah Suhailah. Dome. Domeh. Okay, salah. Tak tepat. Domeh. Sebab apa? Farah Suhailah ni perkataan makrifah. Okay, bukan Farah Suhailah dah. Tukar. Farah Nabilah. Farah Nabilah. Okay, contoh lah dah. Contoh. Orang jangan pula marah kalau tak ambil. Sebab apa dia makrifah? Adakah sebab dia mu'arraf bi alif lam, ataupun mu'arraf bil idafah, ataupun sebab dia dhamir, ataupun sebab dia isim isyarah, ataupun sebab dia isim mausul, ataupun satu lagi sebab dia adalah apa? Apa dah? Kata nama apa? Kata nama khas. Okey, kata nama khas dalam bahasa Arab kita kenal dia sebagai al-alamu. Al-alamu. Itu adalah kata nama khas. Jadi, balik semula dia ni. Okey, balik semula iaitu sini ada ni. Al-alamu. Okey, jadi secara kesimpulannya, apa yang kita pelajari pada hari ini, iaitu berkenaan dengan kata nama dah. Bila maksud kata nama, kita tak ceritalah pasal fi'il ke ataupun pasal harf. Kita fokus pada kata nama sahaja. Kalau sebelum ni kita bahagikan kata nama tu, kita kategorikan dia sebagai mabni dan juga mu'rab. Iaitu mabni dan mu'rab tu maksud dia berubah dengan tak berubah dari segi baris. Kita nak cerita tentang baris tu. Cuma kali ni kita nak cerita dari segi maksud. Maksud dia sama ada perkataan tu hak jelas ke ataupun tak jelas. Tahu ke ataupun tak tahu. Itulah kita namakan dia sebagai nakirah dan juga makrifah. Nakirah ni adalah perkataan yang tidak jelas sama-sama maksud dia. Manakala perkataan makrifah adalah perkataan yang kita kenal, yang diketahui, yang jelas maksudnya. Dari segi jumlah perkataan, kebanyakannya asal perkataan itu adalah perkataan nakirah. Tetapi perkataan nakirah tersebut boleh dimakrifahkan. Kita boleh makrifahkan dia. Dan ada yang spesifik kata nama makrifah, kata nama yang dikenali ni ada spesifik dia iaitu alam, kata nama khas, Yang kedua, dhamir, iaitu kata ganti nama. Ataupun yang ketiga, isim isyarah, kata nama tunjuk. Ataupun yang keempat, isim mausul, kata hubung. Okay, jadi, campur dengan tadi, kita mu'arraf dengan alif lam dan juga mu'arraf dengan idafah, maka ada 6 perkara yang boleh kita namakan dia sebagai kata makrifah. Okey. Selesai yang tu, maka berakhirlah pelajaran kita pada hari ini. Sebelum kita berhenti, Ustaz nak tanya, ada soalan ke? Ada apa-apa soalan? Ada. Jelas pelajaran hari. Yang duk dengar melalui Telegram ni jelas ke Luqman, Afiq? Jelas lah. Cuma tak nampak lah puak awak tak? Dengar suara saja tak? Okey, tapi tak apalah. Ustaz menghargai lah sebab walaupun sebelum ni Ustaz minta maaf lah kalau Ustaz ada buat salah ke. Sebab yalah dia berasa jugalah deh. Puak awak tak masuk tu. Tapi yalah.
Hak tak masuk tu orang lain. Pok-pok awak ni, hak Lukman Daniel Afiq ke apa ni, hak orang hak setia lah bersama dengan pelajaran LAM leh. Jadi start minta maaf banyak lah. Ada satu time tu memang ya mari nyetok angin sikit. Tapi tak apalah, ni menunjukkan awak bersemangat cuba juga untuk masuk. Yalah kita nak arah mana ke? Hak memang kalau line tu line slow tu tak ada arah sungguh lah. Tapi hak tak ada hak line okey tapi tak masuk tu biarlah nak arah mana dak. Okey, tapi terima kasih banyaklah awak boleh dengar sahaja pun kira dah bagus dah. Harap walaupun dengar pun awak boleh faham apa pelajaran yang kita belajar hari ini dan yang mana ikut melalui Google Meet tu dan ada juga yang boleh korang-korang tadi. Alhamdulillah. Boleh conteng-conteng tadi. Ain deh. Ain. Tapi Ustaz ada tengok ada 2-3 orang tadi. Siapa dia lagi selain pada Ain yang boleh conteng-conteng juga. Sebab nak kira kehadiran lah. Okay. Okeylah, terima kasih sekali lagi. Topik kita hari ni anggap dah selesai. Latihan pun awak dah buat dah. Ustaz ada bagi dah. Ada hak tak jelas kalau latihan rasa okey dah. Mudah je nakirah dan makrifah ni. Kita akan pergi pada topik yang seterusnya pada esok kalau tak ada arah. Kita nak masuk topik isim isyarat. Okey. Jadi stay tune lah untuk esok punya pelajaran. Dan Ustaz minta maaf kalau ada salah kecek ke apa. Kita berhenti dulu setakat hari ini. Wabillahi taufiq wa hidayah. Baca doa dulu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Subhanakallahumma wa bihamdika. La ilaha illa anta nastaghfiruka wa natubu ilaik. Wal 'asri innal insana lafi khusr illa allazina amanu wa 'amilus solihat wa tawassaw bil haqq wa tawassaw bis sabr. Sekian, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.